Anggaran perbelanjaan di bawah undang-undang ini merangkumi bayaran gaji kepada penjawat awam, utiliti, beasiswa, bantuan kebajikan, serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Begitu juga projek-projek pembangunan yang sedang berjalan perlu diteruskan dan kontrak dibayar mengikut jadual. Dan di antara hal yang telah diluluskan dan kita ubah suai atau teliti semula, dan seperti mana yang saya sebut, apa-apa saja langkah sebelum ini yang baik kita akan teruskan dan tidak ada masalah atau kompleks di situ. Ini termasuk umpamanya memperbaiki cadangan awal, termasuk dalam soal rancangan makanan tambahan dan pembelian buku teks. Maka kita setuju menyalurkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa pada bulan Januari 2023. Ini untuk mempercepatkan, karena kalau untuk Januari dan kita letakkan syarat-syarat pendapatan ibu bapa, wang penyaluran itu akan tetap tertangguh. Bagi pelaksanaan program yang mengiktiraf gaji belia di antara RM1,500 hingga RM2,100, kerajaan akan menyediakan tawaran 50,000 peluang kerjaya secara kontrak, termasuk 35,000 yang dijalankan oleh syarikat GLC melalui program My Step untuk tahun 2023. Ini diteruskan. Bantuan kebajikan masyarakat pada isi rumah miskin, warga emas dan UKU juga diteruskan mulai Januari. Bantuan tunai rakyat yang dilaksanakan sebelum ini akan diteruskan. Bayaran bantuan tunai rakyat fasa 1 disalurkan awal iaitu bulan Januari 2023, tidak bulan Mac seperti mana diumumkan sebelum ini. Saya ambil pertimbangan untuk menyegerakan kerana masalah pekebun kecil getah dan petani nelayan terutama Terengganu Kelantan yang terpaksa menanggung kesempitan akibat banjir. Maka jadual Mac itu akan diawalkan supaya mereka perolehi bantuan tunai ini bulan Januari. Jadi fasa ini akan memanfaatkan 9 juta penerima dengan peruntukan RM2 bilion, RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 bagi yang masih bujang. Bantuan musim tengkujuh juga ditambah dan insya-Allah dalam 1-2 hari ini, mungkin esok, saya ingat Persemas dapat sempat balik dan kita akan, walaupun sudah ada kelulusan bantuan keseluruhan, tetapi bagi yang mengalami kerugian, saya telah mengarahkan dan mengadakan perbincangan pagi tadi dengan Kementerian Keuangan supaya memikirkan beberapa program dan bantuan tambahan untuk meringankan beban mereka daripada bantuan keseluruhan RM600 kepada hampir RM320,000 yang terkesan dari segi banjir dan juga dari segi musim tengkujuh, dan ini tak termasuk yang pekebun kecil yang kita tambah pendapatan mereka. Dan saya cuba dapat kepastian daripada peruntukan yang sedia ada untuk diubah suai dan didahulukan bantuan ke Kelantan dan Terengganu. Walaupun kita tidak menang kerusi situ, tetapi kerana atas kemaslahatan rakyat yang susah, kita akan tambah. Ada diumumkan tentang kenaikan gaji tahunan tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56. Kita setuju untuk teruskan dengan bantuan khas keuangan ini kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah dan sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350. NADMA yang mengendali penyelaras isu banjir ini dan juga bencana
telah disalur RM400 untuk persiapan awal, RM400 juta untuk persiapan awal, dan seperti mana saya sebut tadi, saya telah berbincang dengan Pegawai Kementerian Kewangan minggu lalu dan pagi tadi untuk mencari jalan menambah kerana dari laporan awal yang saya terima pagi tadi, keadaan banjir itu jauh lebih buruk atau parah daripada jangkaan awal. Ini terkait juga dengan kontroversi mengenai rancangan Tempatan Banjir yang diperuntukkan RM15 bilion. Dan ini diluluskan sebanyak RM13.8 bilion. Saya sebut dulu 7, tidak. Daripada RM15 bilion, rancangan Tempatan Banjir yang diluluskan cara rundingan terus RM13.8 bilion telah diluluskan tapi belum dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan. Itulah sebab saya batalkan rundingan terus itu kerana dia tidak mendesak. Kalau umpamanya bantuan khas di Pasir Putih ke Pasir Mas itu tak ada rundingan, tidak ada tender, itu kerana keadaan mendesak. Tapi Tempatan Banjir ini saya lihat jangkaan dia ada siap 2025, 2027, ada sampai 10 tahun. Jadi tidak ada yang mendesak menyebabkan rundingan terus. Dalam kajian awal, Kementerian Kewangan berbincang dengan beberapa syarikat yang berkenaan yang telah diluluskan cara rundingan terus.